Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Hendak ketahuilah olehmu akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan minta ampun olehmu akan Allah dengan dosa-dosamu dan bagi kalian muslimin dan muslimat. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, hamba dijemput pula mari ke masjid ni oleh Ustaz Suhaimi ya, minta supaya baca kitab Aqidatul Awam. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumaat yang pertama kita akan dengar sedikit sebanyak satu matan akidah yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Jadi sebelum kita nak mula baca Aqidatul Awam, yang mana sayanya akan baca sedikit sebanyak daripada syarah dia kitab Nurul Zalam karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Makki Al-Syafi'i. Sebelum kita nak baca ni, kita hadiah dulu baca Al-Fatihah 3 kali. Kita niat hadiah kepada junjungan besar hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ikhwan Nabi, saudara Nabi di kalangan anbiya mursalin, dan ibu-ibunda kita orang mukmin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga Nabi, zuriat Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehinggalah kepada tuan pengarang Aqidatul Awam, iaitu Imam Ahmad atau Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, thumma salatu wassalamu sarmada
ala nabiyyin khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Itu dipanggil khutbah nazam. Nah, jadi nama nazam ni makna syair lah. Syair dia letak dengan nama Aqidatul Awam, pegangan orang awam. Nama dia tu sesuai lah. Nah, akidah ni mana pegangan lah, terjemah Melayu kita. Tapi makna akidah tu, makna pegangan tu apa? Tasmimu syai' fil qalbi ba'da tafhimi syai' fil qalbi bi anna syai'a la yakunu illa kaza. Nah, kalau tanya pegangan ni apa dia pegangan ni? Jawabnya tasmimu syai' fil qalbi, tanam sesuatu di dalam hati. Bila kita tanam tu ba'da tafhimi syai' fil qalbi, lepas memahami sesuatu tersebut. Jangan kita tanam dengan tak faham. Nah, kita nak tanam pokok durian, orang bagi benih kita tak tahu benih apa, pakai tanam. Lebih sajalah kita jiru, nah, kita bagi baja, tumbuh-tumbuh pokok rambutan. Nah, tak boleh, kena tahu dulu, kena faham dulu. Sebab tu ayat fa'lam tu utlubul ilma hatta tata'alam, tuntut oleh dia akan ilmu sehingga kamu tu tahu. Bila kamu tahu, kamu i'tiqad dalam hati. Karena tahu saja tu dia panggil tasdik mantiqi, belum dikatakan mukmin. Sebagaimana kafir ahlul kitab tahu dah Nabi, tahu al-ilmu bi wuqu'il haqq lin nabi, al-ilmu bin nabi, baik wa bi wuqu'il haqq lin nabi, tahu dengan Nabi dan tahu dengan berlaku kebenaran pada diri Nabi. Tapi mereka itu hanya tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan pengetahuan mereka tentang Nabi lebih daripada mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tidak dikatakan beriman, mukmin? Kerana mereka tidak tasmim, tidak tanam, tidak tasdik syar'i dia panggil. Mana tasdik syar'i? Seperti kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa fusiral imanu bit tasdiqi wa nutqu bit tahqiqi. Ditafsirkan iman pada syarak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bit tasdiq. Bit tasdiq ay tasdiq syar'i. Apa tasdiq syar'i? Iz'an wal tasdiq syar'i ini iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima di dalam hati. Setuju apa? Terima apa? Setuju dan terima dengan Nabi dan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bi dharurah. Macam mana nak setuju kalau kita tak tahu? Tak boleh. Tiap-tiap orang setuju mesti kena tahu. Nah, kalau setuju dengan tak tahu, bohong. Tapi tiap-tiap orang tahu belum tentu setuju. Gitu dah. Dia ada umumun wa khususun mutlak dia panggil. Tiap-tiap orang setuju mesti tahu. Tapi tiap-tiap orang tahu belum tentu dia setuju. Maka nak dikatakan mukmin mesti kena tahu serta setuju. Itu. Sebab itulah iman tu ditafsirkan dengan iz'an wal qabul fil qalbi bin nabi wa bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid darurati. Jadi panggil iman. Maka sebab itulah akidah tu ditafsirkan dengan makna tasmimus syai' fil qalbi, tanam sesuatu di dalam hati. Bila ba'da tafhimi syai' fil qalbi, lepas memahami sesuatu itu di dalam hati. Faham bagaimana? Bi anna syai'a la yakunu illa kadza. Illa kama nafhamu. Nah, dengan bahawasanya sesuatu tersebut tidak ada lain melainkan mesti seperti apa yang kita faham. Tak berubah. Seperti kita faham 2 tambah 2 4, 2 kali 5 10. Itu tak berubah dah.
Bukan kata 2 kali 5 tu insya-Allah 10 tu orang bodoh ke macam gitu dah. Bukan insya-Allah, masya-Allah. Bagi hak Tuhan kan hendak dah. Tak berubah dah. Bikana makana dah panggil dah. Bukan wa biyakunu mayakunu, makana. Bikana makana. Ai bi qudrati wa iradati kana makana. Telah ada barang yang telah ada ni. Aku hak buat. Aku hak tentu 2 kali 5 tu ialah 10. Masya-Allah, bukan insya-Allah. Sebab tu nak tunjuk Islami pun biar ngajilah. Jangan nak bodoh dah. Kata 2 kali 5 ni jangan kata jawab 10. 2 kali 5 ni insya-Allah 10. Orang cakap gitu tu tak mengaji tu. Bodoh dah. Orang ngaji tak cakap gitu. 2 kali 5 pasti 10. Sebab masya-Allah, barang yang telah Allah Taala kehendak sediakan ada lagi. Tak berubah dah. Seandainya mari pensyarah ke doktor mana mari kata 2 kali 5 tu ke 10 juta ke 500,000, kita ketolak walau dia profesor. Itu nak yang kata akidah ni. Tapi itu dia panggil akidah hisabiyah, pegangan yang dibangsa pada kira-kira. Maknanya kalau kita tak tahu pun tak berdosa, engkau pun tak kafir, cuma bodoh. Ada pun kita nak bicara dalam aqidatul awam ni. Aqidatul awam ni. Sabdu tentang mim, bukan awam, awam. Sabdu itu atas mim. Aqidatul awam ni. Gitu. Pegangan bagi orang awam ini dia panggil aqidatu diniyah. Pegangan yang dibangsa pada agama. Baik. Jadi belum kita nak masuk tu, kita ambil berkat sedikitnya. Kita tahu macam mana terjadinya karangnya kitab Aqidatul Awam ni dah. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Makki. Dia katakan dalam syarah dia kata, "I'lam, ketahuilah olehmu anna sababa hadhil manzumati, bahawa bermula sebab terjadinya penulisan nazam-nazam Aqidatul Awam ni ialah annan nazima, ialah bahawasanya pengarang dia, nazim dia panggil. Nazim tu bukan nama dia dah. Nazim tu gelar dia. Pengubah lirik dia panggil dah. Nazim, pengubah syair, pengubah nazam, pembuat manzumah ni, iaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ra'an Nabiya, melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Fil manami, di dalam mimpi. Bila tu melihat Nabi dalam mimpi? Akhir lailatul Jum'ati, pada akhir malam Jumaat, min awal Jum'ati, pada permulaan hari Jumaat, min syahri Rajab, pada bulan Rajab, mana Jumaat pertama di bulan Rajab, Khamis malam Jumaat, Jumaat pertama di bulan Rajab. Tahun bila? Sadisa yaumin, hari yang ke-6, Khamis malam Jumaat kan, hari ke-6 lah. Hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina sanatan. Ke hari ke-6 pada tahun 1258 Hijriah. Gitu. Wa ashabuhu, dan bermula sahabat-sahabat Nabi dalam mimpi tersebut radhiyallahu anhum, adalah oleh Allah daripada mereka itu sahabat Nabi, waqifuna haulahu, duduk berdiri mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun kata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam mimpi dia inilah, Iqra manzumat at-tauhidi, baca ilmu akan nazam-nazam ilmu tauhid, allati, yang bermula nazam itu man hafizaha, barang siapa yang menghafal akan dia, akan allati, yakni akan nazam tersebut, manzumah tersebut, dakhalal jannata, nescaya masuklah ia akan syurga. Tapi hak ni bukan hadis dah.
Sebab syariat kita tidak lalu ku lewat mimpi. Mimpi tidak jadi satu masadir ahkam syar'iyah. Tidak boleh rujuk hukum syariat pada mimpi. Mimpi hanya jadi murajjah saja. Seandainya mimpi itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tu. Tidak ada mimpi Nabi mari ubah syariat Nabi telah bawa dah. Tiba-tiba orang dakwa dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata sebenarnya semailin waktu ni tak wajib. Ada gitu. Siapa dia dakwa gitu nescaya bohong. Pasti dah dusta. Tapi kalau mimpi kaya yang tidak mengubah hukum syariat. Contoh seperti ni, tak ubah hukum syariat. Sebab barang siapa yang hafal nak pernah jaga akidah. Sebab nazam ni bicara tentang ilmu akidah. Pegangan kita dalam agama. Usulul aqaid, bahkan usul akidah. Contoh seperti Tuhan ada. Allah Ta'ala ada. Siapa kata Allah tak ada? Kafir tak? Kafir. Allah Ta'ala sedia. Siapa kata Allah Ta'ala dilahirkan? Kafir tak? Kafir. Allah Ta'ala kekal. Siapa kata? Dah kekal. Mari baru mati. Siapa kata gitu? Kafir tak? Kafir. Tuhan tiba-tiba kata, dah. Ada mereka Tuhan. Kafir tak? Kafir. Semua bab raya ni ialah usulul aqaid. Boleh dah. Usul pegangan, bukan furu'ul aqaid. Kalau furu'ul aqaid tak kafir. Contoh seperti perbahasan, sifat wujud itu sifat ke atau bukan sifat? Wujud itu ainul mawjud, atau ghairul mawjud, zaid 'alal mawjud, zaid 'alal zat. Atau wujud itu ialah amrun i'tibari, atau wujud itu amrun hali, atau wujud itu kita tak kaji dia berapa kategori seperti mazhab ahlul hadis asariyah, tak bicara dalam itu. Kafir tak? Tak kafir. Sebab itu bukan usul akidah, itu furu' akidah, cabang akidah. Jadi tak ada jaga apa dengan syariat Islam. Sebab barang siapa yang menjaga akidah masuk syurga tak? Masuk syurga. Tu. Jadi bukan sahabat masuk syurga tu dengan mimpi ni, tapi dengan Quran dan Sunnah. Tu mimpi ni hanya sebagai murajjah saja, bukan sumber hukum, bukan masadir ahkam syar'iyyah. Masadir ahkam syar'iyyah yang disepakati 4. Quran, hadis, qiyasus sahih, ijma'ul ulama. Kalau tak disepakati itu banyak lagi lah. Istishabul asli, amalu ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Apa lagi? Syariat yang sebelum dan sebagainya, banyak lagi dah. Sampai kedua belah. Hatta hadis dhaif sekalipun ada menjadi masadir ahkam syari'iyah. Contoh seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi hak tu tidak tidak disepakati. Hak disepakati 4. Dapat mimpi ada tak? Ada. Tapi mimpi jumpa Nabi ni benar tak? Nabi kata faman ra'ani fil manami faqad ra'a haqqan. Siapa melihat aku dalam mimpi, maka sungguh benar-benar dia melihat akan kebenaran. Sebenar. Bukan dusta tak? Sebab syaitan tak dapat berupa dengan aku. Tu syaitan dia boleh berupa tak? Boleh. Dengan tok guru ke, hatta dengan Tuhan palsu pun dia boleh berupa juga. Dia berupa dengan satu badan yang tak pernah kita lihat rupa tersebut, yang mengaku sayalah Allah, sayalah Tuhan. Boleh tak? Boleh. Tapi orang yang kenal Allah, dia kata ni bukan Allah. Sebab kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafi dzalika. Tiap-tiap barang hak pelitah dalam kepala otakmu, ada gemagi, ada rupa, ada bentuk, maka Allah pasti menyalahi dengan benda tu. Gitu dah. Maka dia nak berupa dengan rupa Nabi boleh tak? Tak boleh. Mereka berupa dengan rupa bukan rupa Nabi. Kita rambut keriting, perut bucik. Lepas tu ngaku saya Nabi Muhammad. Kita pun Nabi Muhammad dia ni. Siap. Mana dia tak ngaji Syama'il Muhammadiyah. Dia tak kenal tubuh Nabi ni pertengahan tingginya. Dadanya bidang. Ba'idun ma baina mankibaini. Jauh barang di antara dua bahu Nabi. Ini dah ada Nabi tu bidang. Kita dekat sebab perut kita bucik. Rambut Nabi panjang. Ada wafrah, ada jummah, ada limah.
Sampai cerita baru ni. Kadang-kadang Nabi ikat jaling, buat 4 tocel. Nah. Kulit Nabi putih kemerah-merah. Mata Nabi seperti bercelok. Hidung Nabi macam seperti ada sinar atas hidung tu. Nah. Semak segok. Katanya Barak bin Azib. Apa dah? Telah hadis Syamai sebut tu. Orang tanya dia, hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasayfi? Adakah wajah Nabi cahayanya seperti pedang? Ajar. Orang tak boleh tengok. Pedih, nyilam mata. Dah kata Barak. Nah, wajah Nabi ni cahayanya. Nah, hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasayfi? La, jawab Barak bin Azib, tidak. Bal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyamsi wal qamari lailatal badri. Nah, wajah Nabi cahayanya seperti matahari dan seperti bulan penuh purnama, bahkan lebih daripada itu lagi. Lebih daripada matahari dan lebih daripada bulan purnama lagi. Tengok. Itu. Jadi kena ngajilah Syamai. Supaya tak tertipu. Namun mimpi jumpa orang ngaku jadi Nabi, hidup kepek, gok bocik pun orang Nabi, orang siap. Hadir. Wana lal maqsuda min kulli khair. Dan siapa dia yang hafal nazam ni, mencapailah ia akan tujuan daripada tiap-tiap kebaikan. Wafaqal kitab wa sunnatah, dan muwafaqahlah nazam ni akan Quran dan sunnah. Faqala lahu, maka katanya siapa? Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki lahu lin Nabi, kepada Nabi. Wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah? Syi'ir apa tu ya Rasulullah? Faqala ashabuhu lahu isma' min Rasulillah. Kata sahabat Nabi, dengar daripada Nabi. Ma yaqulu, apa yang nak dikata oleh Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun sabda, kul, kata olehmu, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku mulakan dengan nama Allah, Tuhan yang maha boros, dan dengan Tuhan yang maha rahim, maha kasih belah, yang senantiasa ia Tuhan ini berbuat baik. Ila akhiriha, hingga akhir mana? Iaitu wahwa, akhirnya qauluhu, ialah perkataannya Nabi, wasuhuful khalili wal kalimi, dan beberapa suhuf bagi Ibrahim dan Kalim, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Fiha, ada di dalam beberapa suhuf bagi Nabi Ibrahim al-Khalilullah dan Nabi Musa Kalimullah ni, kalamul hakamil alimi, kalam Tuhan yang maha teguh segala kerjaannya dan maha mengetahui, meliputi segala pengetahuannya. Wa Rasulullah yasma'uhu, dan Rasulullah pun dengar apa dia baca dah. Jadi Rasulullah baca, dia pun baca. Falamma staiqaza min manamihi, maka tak kala terjaga dia daripada mimpinya, qara, nescaya baca dia ma ra'ahu, apa yang dia baca dalam mimpi, fi manamihi. Fawajadahu mahfuzan indahu, maka dia dapati kok dia mimpi semalam tu ingat pas pada lagu. Min awalhi ila akhir, mula daripada awal azab sampailah pada wasuhuful khalili wal kalimi, fiha kalamul hakamil alimi. Summa, kemudian lamma kanat lailatul jum'ati, kata kalau adalah malam Jumaat pula. Malam Jumaat mana pula? Allati hiya, yang ialah malam Jumaat lailatul tsamin wala 20, pada malam yang ke-28, hisaban min syahri Zulqa'dati, kiraan daripada bulan Zulqa'dah. Ra'an nazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan, mimpi pula sekali lagi, kali kedua Nabi SAW. Bila? Waktu sahari, pada waktu sahur. Di mana fil manami, dalam mimpi. Faqala lahu Nabi SAW, Iqra. Nabi pun kata ke dia, baca. Ma jama'atahu, ay ma jama'atahu ay fi qalbika. Baca olehmu apa yang menghimpun akan dia di dalam hatimu. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirihi, maka dia pun baca daripada mula sampai akhir. Wahwa, padahal ia dia waqifun baina yadai sallallahu alaihi wasallam,
berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ni. Wa ashabu, dan sahabat Nabi waqifuna haulahu, berdiri mengelilingi dia. Yaquluna, kata negara sahabat, amin, amin. Amin ni panggil istajib doa ana ya Allah. Dia panggil apa dia amin ni? Isim fi'il doa dia panggil dah. Isim fi'il ni ada isim fi'il amar, ada isim fi'il doa. Isim fi'il doa. Amin. Ucap amin-amin ngomong tu tahu gapo berat. Apa makna amin? Ai tafsir. Istajib doa ana ya Allah. Minta kenalah olehmu akan permintaan kami ni wahai Allah. Tu makna ya. Amin-amin tu tahu gapo. Kau burung kata dua dah. Sebab tu kena tahu kalau kita ucap tu kita kena mengaji. Nak rosak mana? Tak ada rosak lah, tak payah gapo baca. Tu. Sahabat Nabi kata amin bila ba'da kulli baitin, lepas tiap-tiap bait syair min hadhil manzumati. Falamma khatama qira'atahu, maka tatkala mana selesai bacanya, qala lahu nabiyyu, Rasulullah kata kepada dia, waffaqakallah, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah lima yurdihi, bagi barang apa yang Allah Ta'ala redha, wa qabila minka, dan Allah Ta'ala terimakan daripada engkau zalika, akan demikian itu manzumah, wa baraka alaika, dan Allah Ta'ala tambahkan kebajikan, ziyadatul khair, Allah Ta'ala berkahkan di atas engkau, wa alal mu'minin, dan di atas orang beriman, wa nafa'a biha, dan Allah Ta'ala memberi manfaat biha, dengan manzumah aqidatul awam ni, al-ibadah, akan sekalian hamba-hamba Allah. Amin, istajib doa'ana ya Allah. Baik, jadi itu mimpi kali kedua. Summa su'ilan nazimu ba'da tila'in nasi ala tilkal manzumati. Kemudian ditanya akan nazim oleh manusia selepas daripada manusia tu tengok nazam dia tulis, dia sebar. Tu yo kau daripada Nabi. Yo kau. Tak ajaba soalahu, maka menjawablah oleh pengarang ni Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Soalahum, akan pertanyaan mereka. Mana? Fazada, maka menambahlah ia nazim alaiha, di atas manzumah yang dia mimpi itu, manzumatan, akan berapa nazam lagi. Mana? Min qawlihi, mula daripada perkataannya, wa kullu ma atabihi rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu. Sedap ayat dia ni. Wa kullu ma, dan bermula tiap-tiap barang, atabihi, yang mendatanglah dengan dia, dengan barang ke ar-rasul oleh Nabi SAW, tiap-tiap benda yang Nabi bawa lagi, fahakuhu, maka bermula kewajipannya, hak kita umat ni, at-taslimu wal qabulu. At-taslim, kita taslim, mana? Kita menyerah, dan qabul kita terima. Jangan ada banyak kritik. Yo ke, membaca tengok ada bercanggah tak dengan Pak Nabi bawa dalam Quran hadis. Ada sebut Tuhan yang ada tiga tak? Ada kata Tuhan yang tak ada tak? Ada kata Tuhan yang lemah tak? Ada kata Tuhan yang bodoh tak? Dah bahkan muafakat dengan Quran hadis. Berak. Tu. Fahakuhu taslimu wal qabul, maka kewajipannya tiap-tiap apa yang Nabi bawa tu at-taslimu wal qabul. Setuju dan terima ila akhiril kitab, sampai kat kita. Jadi nazam aqidatil awam kita nak mengaji ni terbagi dua. Sebahagiannya kau diterima dalam mimpi, dan mula daripada wa kullu ma atabihi rasul sampai habis ialah karangan daripada Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki sendiri, iaitu mufti mazhab Maliki di Mekah Al-Mukarramah pada zaman dulu. Zaman ada 4 mazhab di Masjidil Haram tu dah. Qala an-nazimu, telah berkatalah oleh nazim, iaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, dia kata mana? Abda'u bismillahirrahmani, aku mulakan dengan nama Allah. Jadi masalah mula dengan bismillah dalam bentuk belagu ni boleh ke tak boleh berlaku perbahasan ulama. Boleh ke tak boleh mula dengan bismillah tapi nyanyi?
Cara hadisnya lah, dimulakan dengan bismillah. Boleh ke tak lagu tu dah? Kau kena bismillahirrahmanirrahim gitu je. Jangan duk rekod-rekod lirik lagu lah. Ni rekod lirik lagu ni. Sebab hadis marinya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajza. Satu riwayatnya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi basmalati. Nah, boleh ke tak boleh? Fa fihi khilafun, berlaku khilaf dah. Syekh Muhammad Nawawi ni ada sebut ke tak silap ada sebut juga pasal mula dengan nyanyi ni boleh ke tak? Ada sebut. Dia kata abda'u fi ta'lifi hadhihi al-manzumati musta'inan bi musamma ismallahi kama fassara bizalikal Baijuri. Memulalah pada mengarahkan ini nazam hal keadaan meminta tolonglah ia nazim dengan zat yang bernama dengan nama Allah seperti barang yang telah menafsirkan dengan demikian itu oleh Imam Baijuri. Kemudian dia kata wal ityanu bil basmalati, dan bermula mendatangkan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ni baca bismillahirrahmanirrahim. Manzumatan hala kaunihi manzumatan, hal keadaan berbentuk nyanyian, syair, lirik lagu. Apa hukum? Huwal khilaful aula. Hukumnya ialah menyalahi yang lebih utama. Jadi hak moleknya tidak dengan bentuk nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tu. Cuma bismillah tu pula nak nyanyi gam orang. Kalau nak nyanyi lagu keunggulan cinta, tak sunat bismillah. Dia tengok pula. Lirik lagu tu lirik lagu gam kita nak nyanyi tu dah. Kalau lirik lagu tu lirik lagu yang berbentuk manfaat pada agama, sunat juga kita bismillah. Sebab apa? Sebab kalam tu kalam yang amrun zibal dipanggil. Amrun pekerjaan yang dianggap penting pada hukum syarak. Nah, pada agama. Tapi dengan beberapa syarat. Bukan pekerjaan yang syarak telah mulakan seperti semaya. Syarak mulakan dengan takbiratul ihram. Bid'ah hukum haram kalau kita mula dengan bismillah. Mana? Usolli fardhu jumu'ati raka'ataini ma'mum lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada le. Sebab syarat telah mula tahrimuhat takbir. Nah, ada. Begitu juga benda haram li zati dan makruh li zati. Haram li zati minum air. Nak minum air bismillah, haram juga bismillah. Ataupun makruh li zati mana? Bisa apa? Cucu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makruh dah. Adapun haram li ghairi seperti ambil air semaya guna air curi. Ataupun makruh li ghairi mana? Makan bau-bau ganggu orang semaya dah. Itu tetap sunat bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga safar fil umur, hijrah lelaki-lelaki buat tak cicak tak sunat bismillah. Nah, tak sunat. Orang tu siap ni nak buat tak cicak bismillah. Tak siap pun kena mengaji weh bismillah. Tu jadi hak mulanya tak mula dengan lagu ni. Khilaful aula. Siapa kata tu? Nabbaha ala zalika, memberi penjagaan di atas demikian itu hukum khilafil aula ni Al-Baijuri oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri Syekhul Azhar Asy-Syarif. Habis. Kemudian kita sambung pula. Cuma bulan depan tu tak boleh sambung. Ambo ada janji dah. Sekejap ada, sekejap tak ada ni. Ni tak tahu bila pula, berapa kali pula hari sini. Patut raya pula dah. Kita sambung nanti. Abda'u bismillahirrahmani. Aku mulakan mengarah nazam ni dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Mula dengan minta tolong nama Allah atas jalan mengambil berkat tawassul pun boleh. To be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم إنا نستودعك ما تعلمناه فارجعه عند احتياج إليه ببركة سيد المرسلين وعلماء العاملين والأولياء الصالحين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله وسلم على سيدنا